Assalamualaikum, nama saya Nur Insyirah binti Muhammad Fadilah. Dan saya Noshanini binti Muhammad Hanif. Kami ingin menerangkan tentang generasi Y. Korang mesti biasa dengar kan orang duk cerita pasal generasi X, generasi Y, generasi Z. Tapi korang tahu ke siapa sebenarnya generasi X, Y, Z ni? So, hari ni kita akan terangkan kepada korang siapa dia sebenarnya generasi Y. Okay, before kita faham dan kenal siapa dia generasi Y, kita kena tahu dululah apa sebenarnya maksud generasi. Generasi ni adalah suatu peringkat dalam sebuah keturunan. Contohnya macam dalam family kita ada moyang, kita ada atuk nenek, parents, sampailah kepada kita. Yang itulah kita kenali sebagai satu keturunan ataupun satu generasi. So, dia daripada yang paling tua sampailah kepada yang paling muda. Jadi generasi dia telah dibahagikan kepada beberapa kelompok. Ada generasi X, ada generasi Y, generasi Z dan lain-lain lah. Jadi persoalan dia, macam mana sebenarnya generasi ni dibahagikan? Okey, generasi ni dia dibahagikan mengikut zaman seseorang tu lahir. Contohnya kalau orang tu lahir pada zaman sekian-sekian, dia dikenali sebagai generasi X. Kalau lahir pada zaman ni, generasi Y dan seterusnya lah. So, kenapa sebenarnya kita kena belajar pasal generasi-generasi ni? Sangat penting untuk kita belajar pasal generasi ni sebab apa? Sebab setiap generasi ni, dia mempunyai cabaran hidup yang berbeza-beza. So, bila cabaran hidup diorang berbeza, perwatakan diorang pun berbeza. Bila perwatakan diorang berbeza, cara kita nak berkomunikasi dengan diorang pun berbeza-beza mengikut generasi. Okey, sekarang jom kita kenal dulu siapa dia generasi Y. Siapa generasi Y? Generasi Y adalah mereka yang lahir pada tahun 1970-an hingga 1990-an. Generasi inilah yang mungkin sekarang sedang mempelopori negara kita dan juga mungkin seluruh dunia setakat ini. Generasi Y ni dia banyak bergantung dan terpengaruh sepenuhnya kepada internet, terutamanya social media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter dan sedikit bergantung kepada media mainstream seperti televisyen, radio dan juga majalah. Generasi ni dia lebih banyak membaca media online lah dan juga filem online. Jadi, jom kita ketahui pula apa itu ciri-ciri generasi Y. So, tadi korang dah dijelaskan tentang siapa di generasi Y. Sekarang kita nak tahu apa di ciri-ciri generasi Y ni. Okey, yang pertama, generasi Y ni adalah satu generasi yang sangat optimis. Sangat optimis ni maksudnya dia percaya dengan kebolehan diri dia sendiri. Okey, yang kedua ni adalah apa yang sangat ketara. Generasi Y ni adalah satu generasi yang mahir dalam bidang teknologi. Yang semuanya di hujung jari. Nak beli makanan ke, nak beli baju, nak bayar bil, semua boleh guna teknologi. Dan yang ketiga, ciri dia adalah multitasking dan juga fleksibel. Contohnya kita boleh tengok wanita zaman dahulu kebanyakannya duduk di rumah menguruskan anak-anak, menguruskan rumah tangga. Berbanding dengan wanita sekarang, ramai yang berkerjaya. Diorang buat kerja di rumah dan diorang juga buat kerja di pejabat. Kalau dari segi fleksibel pula, kita ambil contoh, generasi dulu lebih mudah untuk mencari pekerjaan sebab peluang pekerjaan dia banyak. Diorang boleh pilih lah diorang nak jadi apa. Berbanding dengan generasi sekarang, peluang pekerjaan tu sangat terhad. Malah ada sekarang ni yang dibuang kerja disebabkan pandemik COVID-19. So nak tak nak diorang kena fleksibel, terima je apa-apa kerja yang ada supaya diorang ada sumber pendapatan untuk meneruskan kehidupan. Jadi itulah dia ciri-ciri generasi Y. Mesti ramai nak tahu kan apa keunikan Gen Y ni dan perbezaan generasi Y ni dengan generasi lain. Menurut Mark McCrindle, dalam kajian beliau, Understanding Generation Y, dia menyatakan yang masyarakat kita ni bukan terpecah sebab pembahagian umur, jantina, penempatan, agama dan sebagainya, tapi sebab perbezaan generasi. Kehidupan generasi kepada satu generasi ni dia berubah dalam konteks yang sangat signifikan. Generasi Y ni dia hidup dalam keadaan yang dia tak ada apa-apa kepastian pun dengan masa depan. Masa depan ni pun dia pun tak ada apa-apa kepastian. Revolusi teknologi dalam komunikasi, maklumat, perubatan, pendidikan, keadaan politik, sosial dan ekonomi zaman ni membentuk apa yang mereka fikir dan percaya. Mark juga dia berpendapat yang ada 3 perkara yang mempengaruhi Gen Y ni dalam pembentukan peribadi mereka lah, iaitu rakan sebaya, pragmatis dan juga kecenderungan. Waktu zaman ni tradisi turun-temurun yang daripada ibu bapa pun dah tak jadi benda yang penting bagi mereka. Aktiviti sosial mereka bersama rakan sebaya tu lah dia mempercepatkan dan memendedahkan mereka tu dengan dunia global dan sebahagian besar yang menyumbang kepada keterbukaan pandangan mereka. Keadaan ekonomi yang tak stabil dan cepat berubah-ubah juga membuatkan mereka sendiri kadang-kadang tak pasti pun dengan masa depan yang dipenuhi dengan kadar pengangguran yang tinggi dan perkara yang membelenggu di punya fikiran lah. Generasi Y juga digelar generasi milenial berdasarkan moto work-life balance yang paling dasarnya dia merujuk kepada generasi yang tak melulu mengejar harta, tapi milenial dalam mengejar kebahagiaan bersama agar dihargai secara sosial. Selain mengalami transisi dari segala hal yang bersifat analog ke digital, milenial atau generasi Y ni juga tumbuh seiring dengan matangnya nilai persamaan dan hak asasi manusia sehingga mempengaruhi pembawaan mereka yang boleh dinilai sebagai lebih demokratik.
Jadi setakat ini sahaja penerangan kami tentang generasi Y. Terima kasih.